perlu menubuhkan satu unit pemerkasaan ekonomi Bumi Putra, UPEB. Justru itu, KPDNKK seperti juga kementerian lain, kita telah mewujudkan unit PEB ini pada 1 November 2013 yang lepas. Bagi memperkasakan ekonomi Bumi Putra dan golongan belia di bawah KPDNKK, beberapa inisiatif telah dikenal pasti dan dipercayai akan memberi impak yang positif. Di antara inisiatif yang telah dikenal pasti dan sedang dilaksanakan oleh kementerian ialah satu, menaikkan taraf kedai runcit melalui program tukar. Termasuk di Sabah pun ada program ini. Kedua, transformasi bengkel otomotif melalui program Atom. Ketiga, program pembangunan usahawan Bumi Putra dalam industri franchise. Dan empat, transformasi sektor koperasi dalam meningkatkan penyertaan Bumi Putra dan golongan belia. Dan yang kelima, memperkasakan modal instan Bumi Putra melalui program latihan pengarah korporat, setiausaha berlesen dan pembangunan ejen harta intelektual. Ini sebahagian daripada usaha kita, inisiatif itu. Hasil daripada program yang saya sebutkan tadi, sebanyak 11 koperasi Grumbik telah ditubuhkan di seluruh negara, termasuk Sabah, yang dianggotai oleh usahawan Bumi Putra dan belia di negeri masing-masing. Grumbik untuk kita latih dia supaya menjadi besar. Koperasi-koperasi Grumbik ini berperanan sebagai pengumpul dan pemasak produk-produk yang dikeluarkan oleh anggota mereka. Terima kasih. Yang Muhammad Putatan. Terima kasih, Dato' Yang Pertama. Terima kasih jawapan yang diberi oleh Menteri itu, sungguh hebat. Dengar tu Gombak, jawapan Menteri itu. Jangan lagi kasih misung sama rakyat. Gombak hebat Menteri ini berpandangan jauh. Sekarang tidak pernah ahli parlimen menjadi pengurusi koperasi-koperasi di kawasan masing-masing. Gombak, jangan kelirukan rakyat lagi di bawah. Ya, okay. Ini rakyat Sabah ni sudah membangun ya koperasi. Menteri, terima kasihlah jawapan yang begitu secara menyeluruh. Soal koperasi ini, Datuk Menteri, memang dalam sebagai tanggungjawab oleh pihak kementerian di bawah naungan Datuk Menteri. Rakyat bertanya-tanya. Pegawai-pegawai kementerian selalunya turun padang untuk memantau pencatutan harga-harga barang. Itu baik, hebat sekali. Tetapi apabila kita melihat pegawai-pegawai yang kononnya menjaga, memantau, bertanggungjawab atas pendaftaran koperasi-koperasi dan perkembangan kemajuan koperasi-koperasi yang ditubuhkan di bawah tanggungjawab kementerian. Sejauh mana koperasi-koperasi yang disebutkan oleh pihak menteri tadi itu kemajuan, terutama sekali koperasi-koperasi yang ditubuhkan oleh petani-petani di luar bandar, nelayan-nelayan di luar bandar. Bukan saja petani, kita juga harus tengok koperasi yang ditubuhkan sejul kepada wanita, pihak belia. Dan kenapa? Apakah sebab-sebab koperasi-koperasi yang golong tikar? Adakah pihak kementerian memantau sebab-sebab kenapa kebanyakan koperasi-koperasi yang ditubuhkan itu golong tikar? Adakah pihak kementerian menyuruh pegawai-pegawai turun padang untuk memantau sebab-sebabnya? Minta jawapan dari pihak kementerian. Terima kasih Yang Berhormat Putatan, satu soalan yang begitu menyeluruh, tapi saya ingin tumpukan kepada soal Sabah kerana soalan ini daripada Putatan, saya nak sebut di sini. Sebenarnya saya ucap terima kasihlah di atas pandangan keprihatinan Yang Berhormat
dalam melihat pegawai-pegawai kita yang memantau. Memang arahan kita begitu. Supaya pegawai-pegawai ini dah ditubuh, jangan biarkan mereka hidup begitu saja, kena pantau. Dan selain daripada pegawai-pegawai yang secara full time bertugas dengan kementerian, kita juga ada setiap parlimen. Kita telah bersetuju untuk menubuhkan pegawai high ehwal koperasi yang kita sebut PEK. Ini pun juga bersama-sama. Dialah banyak membantu soal yang koperasi tersebut. Jadi soal kemajuan ini, saya rasa dengan angka-angka bilangan koperasi yang ditubuhkan sudah cukup pada saya lah nak menunjukkan bahawa kita sudah berjaya lah dalam konteks bukan saja menubuhkan, memperkasakan dan meletakkan dia boleh kepada taraf antarabangsa. Sebabnya hari ini saja kita telah ada mempunyai koperasi sebanyak 11,378 seluruh negara. Jumlah anggota 7.6 juta orang. Jumlah share yuran masing-masing 12.8 bilion. Dan yang pentingnya ialah jumlah aset kalau dikumpulkan daripada semua koperasi di seluruh negara tadi, ialah jumlah asetnya sehingga 31 Disember 2013 ialah sebanyak 107.9 bilion ringgit. Maknanya saya nak sebutkan soal kemajuan tadi berdasarkan kepada angkanya, inilah dia kejayaan dia. Jumlah perolehan sehingga tahun lepas ialah 32.97 bilion dari segi perolehan. Dan matlamat kita tahun 2020 negara maju, insya-Allah kita bermatlamatkan untuk mencapai 50 bilion dari segi jumlah perolehan daripada koperasi-koperasi tersebut. Jadi pendek cerita, inilah dia kejayaan kemajuan-kemajuan. Kalau dulunya kita lihat di kawasan-kawasan luar bandar, koperasi ini bersifat padi dan sebagainya. Tapi hari ini sudah menyeluruh dalam bidang keuangan, dalam bidang pertanian. Perniagaan yang lagi besar. Sebab itulah inilah pada saya banggalah. Maknanya minat daripada bukan saja daripada rakyat, terutamanya juga di kalangan profesional. Dan ramai yang dah masuk. Sudah ada engineer, accountantnya masuk. Kalau dulu tidak. Dulu ni orang takut nak masuk koperasi. Tapi hari ini alhamdulillah ia telah berjaya dan insya-Allah kita akan terus tumpukan semoga koperasi di negara kita ini. Hari ini sektor ketiga. Tapi kita cuba sedapat mungkin kalau boleh macam negara maju, koperasi ini adalah merupakan sumbangan besar di negara-negara berkenaan, terutamanya di Eropah dan sebagainya. Itu berkenaan dengan soalan tambahan yang pertama tadi. Yang kedua berkenaan dengan yang gulung tikar. Bagi kita di kementerian, kita tak ada istilah gulung tikar. Sebab bagi kita mudah. Penubuhan koperasi ini mudah. Di antara kalau 50 orang ahli dah boleh tubuh koperasi. Kalau ada pula koperasi keluarga putatan misalnya, 20 orang ni sudah cukup untuk tubuhkan koperasi. Kita nak galakkan ni, dah banyak ni dah koperasi-koperasi yang telah ditubuhyang menerusi keluarga ini. Jadi yang sebut tadi soal gulung tikar, belum ada lagi rekod kita. Yang ada dalam rekod kita di Muhammad Perdatan di Sabah misalnya ya. Yang aktif di Sabah ada 980 koperasi yang aktif. Saya senarainya ada di sini. Dimasuklah di Papar, di Morotai, di Lahad Datu, di Kampung Sarap Menumbuk, Tawau, Marudu, semua ada di sini rekod dia. Ya. Putatan saya tengok malangnya digunakan di Putatan Datuk Sabah Berhad Tawau. Belum dalam rekod kita tak ada di sini. Nanti Muhammad. Yang daripada yang aktif, yang tidak aktif di Sabah 67 tidak aktif dan yang dormant 15 yang dormant ni dia tak aktif tu, dia tak ada kegiatan lah. Yang dormant ini cuba kita baik pulihkan. Kita hantar pegawai tengok bagaimana yang kita boleh bantu. Proses pembaik pulihkan inilah kita biasanya turun padang tengok macam mana. Biasanya nak dia register, ini jalan terakhir lah. Sedapat mungkin kita cuba bantu. Setidak yang dormant ini kita hidupkan. Ataupun menjalankan satu dua aktiviti. Jadi pendek ceritanya, saya banggalah. Maknanya minat yang ada pada hari ini telah membolehkan koperasi kita. Kerana selain lagi pada inisiatif yang saya sebutkan tadi, dia ada grant, dia ada pula pinjaman dan sebagainya.
Jadi semuanya inilah yang membawa kepada kejayaan koperasi kita pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Pertatan. Yang Amat Kota Melaka. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, saya ingin tanya tadi bantuan kewangan, insentif dan program-program dianjurkan oleh pihak kementerian. Di antara koperasi-koperasi yang berada ini, berapa koperasi ada melibatkan dalam perniagaan seperti franchise, chain business, minimarket atau saya juga ingin tanya atau mereka melibatkan dalam sektor memajukan projek perumahan khasnya untuk ahli-ahli mereka, dan mungkin ada lagi lain-lain kegiatan dalam perniagaan yang Mohd Menteri dapat memberitahu kepada Dewan ini. Terima kasih. Kota Melaka, terima kasih. Juga minat dalam koperasi banyak di Melaka. Sebelum saya menjawab soalan itu, saya nak beritahu pada Yang Berhormat Datuk Pertatan, sebenarnya di Pertatan banyak koperasi dan tidak ada koperasi yang dorman di Pertatan. Oleh kerana ahli parlimennya dia sentiasa prihatin, tengok turun padang dan sebagainya. Terima kasih. Ya, berkenaan dengan soalan berkenaan dengan apa tadi, saya terlupa nak sebut dalam sektor-sektor yang kita telah mengambil bahagian, termasuk jugalah pada Yang Berhormat Kota Melaka tadi, kita juga ada koperasi yang terlibat dengan hal-hal yang ada hubung kaitnya dengan soal pemaju perumahan di Pulau Pinang. Misal Kota Mas di Pulau Pinang, dia buat projek perumahan bukan saja di Pulau Pinang, sekarang ini dia melebarkan sayap dia. Jadi dalam lain perkataan, apa saja sektor ekonomi yang dibuat oleh swasta, koperasi juga hari ini sudah mula mengambil bahagian. Sebabnya kita ada tabung modal pusingan yang koperasi boleh memohon, di mana 1% saja dia punya bunga, dia punya yang ditabung modal pusingan. Permohonan koperasi yang berminat boleh mohon, kalau 50,000 ke bawah permohonan pinjaman dia tak perlukan apa-apa cagaran. Tapi yang memerlukan cagaran apabila lebih daripada itu, tapi maksimumnya 10 juta. Dalam perjumpaan kita baru-baru ini sudah ada kehendak daripada koperasi supaya maksimum 10 juta hari ini dah tak boleh lagi dah. Sebab mereka telah berjiwa besar, projek besar yang diikuti, dan sekarang kita dalam rangka untuk mengubah suai baliklah, sesuaikan dengan kehendak hari ini. Sebab itu saya cukup yakinlah kalau ada Yang Berhormat di Melaka, bolehlah lalu kabar saya, ya. Selain daripada yang apa yang saya sebutkan tadi, kita juga ada kemudahan-kemudahan. Hari ini saja, ya, macam sebut tadi, sudah ada 15 koperasi yang ada pasar raya. Pasar raya di seluruh negara. Dan 4 koperasi yang terlibat sebagai franchisee. Franchisor yang berbentuk franchise untuk ditubuhkan, diwujudkan di kawasan-kawasan bandar-bandar kecil dan sebagainya. So dalam lain perkataan, swasta ada, koperasi pun ada. Sebab itu saya cukup yakin dengan bimbingan dan sokongan ahli-ahli Yang Berhormat sekalian, saya cukup yakin prestasi koperasi di negara kita ini akan dapat kita sama-sama kita jayakan. Terima kasih. Projek perumahan ada. Perumahan ada, saya dah sebut tadi. Projek pemaju perumahan ada. Sebagai contoh yang saya ingat yang cukup berjaya di Pulau Pinang. Pulau Pinang, saya boleh bagi tahu dia punya Maju Mas, tak silap nama dia tu. Terima kasih.